Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 16 November bersama saya Syahril Sarahuddin. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Mesyuarat khas SPR Jumaat ini tentukan status pengundian kerusi Parlimen Padang Serai. Jangan terpengaruh dapatan kaji selidik PRU15, hanya propaganda pihak tertentu. Status pengundian untuk kerusi Parlimen Padang Serai Kedah akan ditentukan melalui satu mesyuarat khas oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Jumaat ini. Ini susulan kematian calon Pakatan Harapan Parlimen tersebut M. Karupaya petang tadi. Setiausaha SPR Datuk Ikmaruddin Ishak memaklumkan SPR telah menerima writ pilihan raya yang dipeluangkan oleh Pegawai Pengurus Bahagian Pilihan Raya Parlimen Padang Serai menyatakan fakta berkaitan kematian calon berkenaan. M. Karupaya 69 tahun meninggal dunia di Hospital Kulim pukul 2.27 petang tadi. Berita kematian itu disahkan Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh. Melalui laman Facebook, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Saifuddin Nasratun Ismail turut memaklumkan berita pemergian mendiang. Mendiang merupakan bekas Pegawai Waran 1 Angkatan Tentera Malaysia dan Ketua Cabang Keadilan Padang Serai. Semua calon Barisan Nasional perlu terus bekerja keras bagi memenangi PRU15 terlebih dahulu sebelum memikirkan soal pemilihan parti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mereka tidak harus berasa selesa di tempat masing-masing dalam fasa akhir berkempen. Pilihan raya ni, anything can happen. Jadi jangan rasa complacent, selesa, kita garanti menang. Sebab saya dah sebutkan, tidak ada siapa yang boleh declare mengatakan mereka garanti menang. Sesiapa saja, termasuk saya sendiri. Dan kita mesti bekerja terus sehinggalah malam 19 hari bulan apabila diisytiharkan keputusan. Sebelum itu kita mesti bekerja terus. Jangan ada yang merasa selesa. Laporan kadang-kadang macam-macam kata kita 70%, 60%. Kita mesti bekerja terus. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri majlis sembang santai bersama penduduk setempat di Dewan Orang Ramai Mengkarak Stesen Bera. Kajian yang dikeluarkan Badan Bebas yang mendakwa BN ketinggalan dalam pilihan raya kali ini dilihat sebagai propaganda dan perang psikologi pihak tertentu. Datuk Seri Ismail Sabri meminta rakyat agar tidak terpengaruh dan berpandukan kajian itu semata-mata. Ini merupakan cyber perang psikologi iaitu untuk menarik golongan atas pagar yang masih belum membuat keputusan. Apabila tengok seolah-olah mereka menang, jadi akhirnya akan berpindah kepada mereka. Jadi jangan tertipu dengan daya seperti ini. Jentera Barisan Nasional perlu lebih proaktif dan menguasai penggunaan media sosial untuk menjawab dan menerangkan manifesto yang digariskan kepada rakyat terutama pengundi muda. Menurut Perdana Menteri, sentimen anak muda terhadap parti itu adalah baik. Kita jual produk kita yang baik, pasti orang akan menerima kita. Ya. Dan saya dah beritahu, tak perlu nak serang peribadi sesiapa. Yang pentingnya adalah mereka menerima kita dengan apa yang kita janjikan untuk mereka. Rakyat percaya kepada kita kerana bukti kita selama 60 tahun kita yang membangunkan negara ini, yang mampu menjaga kepentingan rakyat.
Program Peranti Siswa Keluarga Malaysia antara inisiatif memastikan masyarakat luar bandar khususnya golongan B40 tidak ketinggalan dalam era digitalisasi. Perdana Menteri berharap agihan peranti secara percuma kepada pelajar yang layak dapat meringankan beban ibu bapa. 400,000 peranti diagihkan secara berperingkat kepada pelajar B40 di seluruh negara. Kalau ada peranti, tidak ada capaian internet, tidak ada makna juga. Sebab itulah di bawah Kementerian Tan Sri Anwar, di bawah KCOM, kita mempunyai program yang disebut Jendela, Jaringan Digital Negara. Fasa pertama sehingga 2022. Fasa kedua 2022 sehingga 2025, yang mana sasaran kerajaan capaian internet 100% ke seluruh negara. Di Bera ini setakat ini saya difahamkan 95% daripada seluruh kawasan di Bera ini telah mendapat capaian internet. Dan insya-Allah saya percaya tahun depan Bera pun akan mendapat 100% capaian internet. Beliau berucap pada program sesi pengagihan 160 unit peranti siswa keluarga Malaysia di SMK Mengkarak Bera. Program penunaian bantuan keluarga Malaysia BKM Fasa 4 diteruskan hari ini. Di Kuala Selangor, ia melibatkan 32,000 penerima dengan nilai bantuan RM12 juta. Majlis penyerahan BKM itu turut dihadiri Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Berapa ramai yang terima? Sebenarnya di Kuala Selangor ini sendiri ada 32,000 penerima dan jumlahnya RM12 juta. Ini sedikit sebanyak saya percaya dapat membantu rakyat di Kuala Selangor dan juga rakyat Malaysia yang telah menerima. Beliau yang juga calon BN bagi Parlimen Kuala Selangor menghadiri program bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk BKM Fasa 4 Kuala Selangor. Jumlah yang diterima sehingga RM900 mengikut kategori kelayakan masing-masing. Saya berterima kasih sangat-sangat kepada yang memberi BKM kepada saya dan yang memberi pun bersyukur sangat saya yang dapat menerima kepada Allah. Tadi saya dah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih kepada kerajaan bagi makcik. Makcik pun ada anak istimewa satu rumah. Penyerahan berlangsung sehingga Jumaat ini termasuk 4,000 penerima tunai yang bernilai RM1 juta. Isu hutan simpan di Bukit Cerakah merupakan isu penting yang menjadi keutamaan calon BN Parlimen Shah Alam. Jelasnya isu itu perlu diberi perhatian kerana aktiviti pembangunan di hutan simpan kekal menjadi penyumbang besar kepada masalah banjir di kawasan berkenaan. Saya juga dibagi tahu bahawa NGO bawa kes ni ke mahkamah sebab warta untuk pemakaian hutan simpan kekal ini ada dijalankan tidak mengikut undang-undang. So dia warta enactment pemakaian Akta Perhutanan Negara untuk pakai sebahagian daripada hutan kekal itu, tapi dia backdate. Betul. So kes ini sedang berlangsung di mahkamah. Beliau berkata demikian ketika beramah mesra bersama penduduk setempat di Setia Alam. Sementara itu, calon BN Parlimen Gombak Datuk Megat Zulkarnain Omardin pula menggariskan 19 perkara sebagai fokus utamanya. Fokus menerusi resolusi pulihkan Gombak itu hasil dari luahan dan isu yang dibangkitkan penduduk Gombak. Ini juga satu perkara yang amat menyedihkan. Tuan-tuan sila masuk ke dalam semua kampung-kampung tradisi. Tak kira ianya di Wiradamai, tak kira ianya di Sungai Tua, tak kira ianya di Kampung Sungai Cincin, Kampung Cangkat, Kampung Siabat 3, Kampung Gombak Utara. Semua jalan-jalan di sini tidak tersusun dan akhirnya tidak diturap, dan jalan-jalan ini juga telah banyak mengakibatkan kemalangan kecil di kampung. Ini yang kita dapat daripada rakyat.
Gombak kini mempunyai 206,774 pengundi berbanding 141,112 pada PRU ke-14. Pengundi-pengundi golongan muda diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan kempen melalui media sosial yang boleh mempengaruhi penilaian mereka. Calon BN Parlimen Sembrong, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, golongan pengundi baharu perlu bijak membuat keputusan dan bukan bersandarkan sentimen di media sosial. Datuk Seri Syamuddin ditemui dalam satu majlis di Paloh Keluang. Sementara itu di Labuan, calon-calon yang bertanding terus giat menjalankan kempen bertemu masyarakat. Calon BN Labuan, Datuk Bashir Alias bertemu pengundi di Kampung Saguking menerusi program ceramah. Turut memberi sokongan kepada calon itu bekas Ahli Parlimen Labuan, Datuk Yusof Mahal. Manakala calon Parti Warisan, Datuk Rozman Isli, turun Padang berjumpa pengundi di peringkat akar umbi juga menerusi sesi ceramah umum. Pembangunan komuniti di Teruntum Pahang antara fokus utama calon BN T. Chun Se untuk memperkasa penduduk di kawasan itu. Menurut beliau, jenteranya sentiasa bergerak memastikan misi tersebut sampai kepada masyarakat setempat. Sementara itu, bagi penyandang kerusi parlimen selama 2 penggal Sim Chong Siang, beliau berharap calon yang menang kali ini bersentiasa peka dan mengambil tahu perihal penduduk setempat. Bagi calon BN Parlimen Kangar pula, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya, kempennya diwarnai dengan kehadiran pelawak terkenal Abon atau nama sebenarnya Syarizan Ahmad. Abon turun Padang bagi membantu kempen yang menjadi nilai tambah bagi mendekati pengundi khususnya golongan muda. Bagi Datuk Dr. Fatul Bari, sehingga kini 90% pengundi di 5 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Bintung, Sena, Indra Kayangan, Kuala Perlis dan Kayang telah disantuni menerusi pelbagai aktiviti yang dijalankan. Baik saudara, seketika tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak. Kita ke perkembangan berikutnya. Kelayakan pemilih bagi pilihan raya di Malaysia sudah termaktub dalam perundangan tertinggi negara. Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan setiap warga negara berusia 18 tahun dan ke atas yang berdaftar sebagai pengundi berhak mengundi. Ya. Bagaimana pula dengan hukum mengundi bagi memilih pemimpin dalam konteks Islam? Pastikan sahih berimbang melalui wartawan Andy Reza Rohadian memperincikannya dalam segmen Undi Kita. Kepimpinan merupakan perkara yang amat dititik beratkan Islam. Menurut Al-Quran, kepimpinan dan Islam sama sekali tidak dapat dipisahkan kerana tujuan penciptaan manusia itu sendiri adalah untuk menjadi pemimpin atau khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ramai tokoh dan ulama Islam telah memberi penjelasan tentang perkaitan antara agama dengan kepimpinan. Hidup kita ini kalau tidak ada orang yang menunjuk, tidak ada orang yang mengajar, tidak ada orang yang memberikan guide ataupun laluan ya yang betul, maka kita akan sesat. Jadi oleh kerana itu, kita kena banyak menjadikan Nabi SAW sebagai contoh dan tauladan. Misi utama pemimpin ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memakmurkan dunia. Tanggungjawab tersebut bukan pilihan, tetapi kewajipan yang perlu dilaksana sebaiknya. Bila seseorang itu naik menjadi pemimpin, apa perlu dia lakukan? Iaitu memastikan undang-undang terlaksana dengan betul, dilaksanakan dengan betul, amanah itu berlaku. Jelas, pelantikan pemimpin merupakan kewajipan demi kemaslahatan Islam dan umatnya.
Islam tidak menetapkan bagaimana konsep untuk melantik pemerintah, terpulang kepada ijtihad, iaitu penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah yang tidak bercanggah dengan syarak. Di Malaysia, pelantikan dibuat menerusi pengundian dalam pilihan raya. Zaman Nabi tidak ada mengundi macam sekarang. Ya, kita ada sistem khalifah. Ya. Namun begitu, tidak semestinya kita ambil sebiji apa yang berlaku di zaman Nabi, sebab zaman itu berubah, teknologi berubah, cara pemilihan berubah, cara orang kata apa bertemu antara para pemimpin itu berubah. Ya, sekarang kita ada parlimen, kita ada sidang dud. Persoalan seterusnya, individu bagaimana yang wajib dipilih untuk menjadi pemimpin? Kita mahu pemimpin-pemimpin yang mereka ini taat kepada Allah dan Rasul. Sebab itu arahan Allah, bukan arahan saya. Pemimpin itu mestilah amanah, adil, bijaksana, tahu macam mana nak menguruskan negara. Seorang yang profesional, yang tahu nak bekerja. Ia sebabnya menjadi satu kewajipan kepada kita untuk memilih pemimpin yang mempunyai kriteria ini dengan peluang menguji. Umat Islam bertanggungjawab sepenuhnya dalam setiap perkara yang dilakukan, termasuk dalam soal pemilihan pemimpin. Diindang, ditampi teras, dipilih antah satu-satu. Jikalau menampi, jangan sampai tumpah padinya. Justru, mulakan setiap perkara dengan ilmu. Jangan sambil lewa atau terburu-buru. Pilih pemimpin yang betul-betul layak berpandukan kriteria ditetapkan dalam Al-Quran. Mohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kaji latar belakang calon, kemudian tanya kepada pakar dan terakhir bertawakal. Semoga pemimpin yang dipilih mampu menjadikan Malaysia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di Reza Rohadian, Berita RTM. Kestabilan politik amat diperlukan bagi memperkukuh tadbir urus pengurusan bencana terhadap alam sekitar, kesihatan dan ekonomi. Ini kerana kerugian akibat bencana disebabkan perubahan iklim sudah mencecah berbilion ringgit di seluruh dunia dan dijangka terus meningkat. Wartawan Adliah Habibullah ada perinciannya. Kestabilan politik bukan perkara asing di Malaysia kerana kita sudah mencapainya sejak merdeka hampir 6 dekad yang lalu. Saya mengharapkan pada politik yang lebih stabil dan kalau ada sebarang bencana ataupun apa-apa yang berlaku dalam Malaysia ni, bantuan itu cepat sampai dan cara pengurusan pun lebih efisien. Kestabilan politik yang lebih stabil untuk menjamin orang kata kedaulatan undang-undang negara kita dan juga untuk menjaga sesama kita antara rakyat Malaysia lah. Kalau katakanlah ada bencana, banjir apa semua, cepat dapat bantuan. Selain itu, pemimpin yang berintegriti. Harapan saya mengharapkan kerajaan yang lebih stabil selepas ni dan mengharapkan bantuan bencana lebih awal. Whatever construction dia berlaku, tapi dia masih kena jaga environment lah. Itu yang lagi penting supaya tiada mana-mana bencana berlaku lah. So that ekosistem akan stabil dan masyarakat pun happy lah. Kestabilan politik prasyarat bagi kerajaan memberi fokus kepada intervensi jangka pendek dan panjang dalam melindungi rakyat yang mudah terdedah kepada risiko bencana. Sehubungan itu, penilaian risiko perlu dilaksanakan. Yang pertama harus dilakukan oleh kerajaan yang akan datang ialah untuk menilai, membuat assessment tentang risiko-risiko ini. Kemudian selepas memahami pelbagai tahap risiko sebagai jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh negara, maka mereka membuat perancangan yang komprehensif. Apabila timbul sebarang risiko dalam sebarang tempat atau kumpulan, maka bukan saja kerajaan tahu apa nak buat, tetapi lebih penting lagi kelompok-kelompok setiap tahap jawatankuasa atau majlis yang menangani risiko itu tak tahu apa nak buat. Dan jika ada satu rancangan yang detail, yang terperinci, maka apabila timbul masalah,
maka pada tahap daerah, pada tahap negeri, pada tahap persekutuan, pada tahap wilayah di Semenanjung dengan wilayah Sabah dan Sarawak, mereka dah tahu apa nak buat dah. Tambahnya, kestabilan politik mendorong barisan pemimpin mencapai visi dan kata sepakat demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Gunakan kuasa politik untuk mengurus negara dengan sebaik-baiknya. Dan kita adakan suatu apa yang kita namakan sebagai visi negara, visi kita, vision kita. Harapan kita pada negara kita, nak negara kita maju, negara kita membangun, negara kita berkembang. Kita harap juga bahawa seluruh fokus tumpuan perhatian kita adalah kepada penyelesaian masalah ini agar negara kita tidak terganggu daripada pembangunan dan kemajuan ekonomi. Yang jelas, jurang perbezaan pendapat dan fahaman politik perlu dirapatkan dalam usaha memastikan pimpinan baharu kekal fokus terhadap tadbir urus dan intervensi bencana. Adliah Habibullah, RTM. Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022. Tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Bersua kembali, semua agensi perlu menitikberatkan koordinasi bantuan dan operasi menyelamat penduduk terjejas banjir. Penekanan itu bagi memastikan misi bantuan dapat dilaksana dengan berkesan, tepat dan cepat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menerusi hantaran di Facebook Istana Negara bertitah koordinasi yang baik antara semua agensi amat penting bagi memastikan tidak berlaku pertindihan tugas ketika operasi menyelamat dan misi bantuan kepada penduduk terkesan. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian pada sesi sembah taklimat berkenaan langkah persediaan menghadapi banjir oleh agensi kerajaan di Istana Negara. Sementara itu, 2,964 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 22 pusat pemindahan sementara di 5 negeri. Ia melibatkan negeri Kelantan, Perak, Johor, Selangor dan Melaka. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) terus meningkatkan usaha untuk memulihkan perjalanan rentas sempadan dengan menangani ketidaktentuan dihadapi pelancong susulan pandemik COVID-19. Menerusi laporan bertajuk COVID-19 dan mobiliti rentas sempadan rantau APEC, pasukan petugas laluan selamat APEC mengemukakan cadangan untuk memacu pergerakan pelancong, meneliti isu sempadan yang boleh ditangani demi memudahkan perjalanan dan pelancongan di rantau ini. Rantau Asia Pasifik dianggarkan kehilangan $1.2 trilion akibat penutupan sempadan pada 2020. Kesan penutupan sempadan terus dirasai sehingga April lalu apabila ketibaan pelancong ke rantau ini hanya 1/3 berbanding Januari 2020. Laporan turut menekankan kepentingan menyediakan maklumat terperinci protokol perjalanan berkaitan COVID-19 selain akses mudah dan dikemas kini. Mobiliti serantau juga menuntut kerjasama setiap negara anggota bekerjasama mewujudkan mekanisme fleksibel dan responsif terhadap risiko masa depan. Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022. Tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara.
Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada malam ini dengan melihat terlebih dahulu paparan imej satelit bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan kelompok awan aktif membawa hujan dilihat lebih tertumpu di negeri-negeri di semenanjung Malaysia berbanding dengan di negeri Sabah dan Sarawak, dan hal ini dapat diperhatikan dengan lebih jelas melalui paparan imej Kumur Radar, yang mana keadaan hujan serta ribut petir dilihat sedang berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di negeri Pulau Pinang. Dan keadaan hujan serta ribut petir ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Di negeri Sabah dan Sarawak, keadaan hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian Sibu dan juga Mukah, juga di satu dua tempat di bahagian Kapit. Manakala di negeri Sabah dilihat lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga Tawau. Namun keadaan hujan serta ribut petir di kedua-dua buah negeri ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Baiklah, sekian dahulu laporan cuaca untuk malam ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Bersama saya Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Bagi menjalankan proses PRU yang ke-15 ini, gelanggang PRU 15 sudah dibuka. Andalah penentu kepimpinan dan masa depan negara. Ikuti liputan komprehensif PRU 15 dari seluruh negara, mulai berita pagi hingga berita tengah malam. Laporan langsung dari ratusan lokasi sepanjang tempoh berkempen hingga ke detik keputusan rasmi. #MyPRU15 yang sahih di RTM. Baik, berita perdana 16 November 2022 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada program naratif khas PRU 15 dan disusuli pula dengan program dokumentari khas Perdana Menteri sejurus selepas itu. Yang sahih di RTM #MyPRU15. Ya, dengan itu Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.